Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari semua. Oh lah, lemahnya suara. Itulah antara kerja yang mencabar yang kita dapati di waktu bekerja lah, waktu ketika inilah diberi tugasan untuk memberi ceramah ketika hampir waktu rehat. Alright, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Yang berbahagia Dr. Sal, Timbalan Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Johor, dan juga terima kasih kepada Puan Dr. Pengurusi Majlis Puan, dan juga JKN Johor kerana sudi menjemput saya untuk memberikan sedikit sharing ataupun pembentangan setakat yang saya tahu berkenaan dengan Lean in Healthcare. So saya pasti tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya lebih mahir tentang healthcare berbanding saya, walaupun background yang telah disebutkan tadi tu saya hanyalah by profession sebenarnya bukanlah medical doctor, lebih kepada manufacturing dan juga bukan doktor lah dari segi medicalnya. Alright, okay. So tajuk yang saya cuba nak sampaikan, saya ada lebih kurang dalam masa 1 jam ataupun kurang. Saya cuba sebaik mungkin lah untuk sampaikan dalam masa yang ada ni. Tajuk yang diberikan kepada saya adalah tentang yang saya letak sebenarnya, dan saya propose tentang mudah, muri and murah, ataupun 3M saya panggil. Kasi saya letak mudah, murah, muri dahulu. Ada sebab kenapa saya sebegini. Dan perkara ni mungkin saya akan tunjukkan sedikit, berbeza sedikit perspektif saya berbanding dengan Dr. Fairul, kawan saya yang tadi dah bentangkan pagi tadi, dan ada sebabnya. Dan ini adalah salah satu yang saya panggil sebagai next step of our Lean initiative di Kementerian Kesihatan. Alright, next slide. Oh, ni sedikit biodata. Just panggil saya Amran. Tadi Puan Pengurusi Majlis dah sebutkan. Alhamdulillah. Next slide. Alright, saya akan terangkan sedikit sebanyak tentang konsep dahulu. Apakah itu 3M? Next slide. Laju kan? Sebab semua dah penat mungkin. Alright, dari pagi tadi kita dah dengar daripada Dr. Haji Fairul tentang introduction of Lean. Dan kita juga dah dengar daripada Dr. Nasir tentang how the governance of Lean Healthcare in Kelantan especially. Dan juga pagi tadi mungkin saya bayangkan dan saya dipahamkan sejarah Lean telah diterangkan juga daripada 2013 sehingga kini alhamdulillah. Dan saya terlibat secara langsung terhadap Lean Healthcare ni daripada 2013 dan sehingga kini masih lagi berlangsung. Dan aktiviti terakhir kami di Kuala Lumpur bersama Lean Healthcare ni ialah 2 minggu lepas kalau tak silap, bersama dengan hampir 60 pengarah-pengarah hospital di seluruh Malaysia. Dan JKN Johor diberi sekali lagi diberi kepercayaan untuk mengelolakan Lean Healthcare bersama-sama pengarah di Hospital Johor. Dan itu yang saya nak sampaikan adalah berterusannya aktiviti tersebut menunjukkan satu perkara yang baik. Okey, saya terus pergi pada konten. Kita sebenarnya selain daripada pembaziran yang selalu kita dengar daripada Lean Healthcare, banyak facilitator, trainer dan sebagainya, dia menerangkan tentang waste, non-value dan sebagainya. Dari sudut Lean, perspektif of waste itu sebenarnya lebih luas. Dia sebenarnya lebih luas daripada apa yang kita jangkakan. Dan ini adalah menjadi salah satu inisiatif atau projek saya peribadi ataupun di UKL untuk kami perkenalkan di healthcare di Malaysia, selain daripada apa yang sedang berlaku dan telah dilakukan. 8 ways yang kita selalu tekankan, pagi tadi mungkin Dr. Fadil terangkan acronym of 8 ways, gunakan downtime dan sebagainya. Itu merupakan dalam perspektif waste dalam Lean, dia panggil sebagai mudah. Mudah, muri and murah ni sebenarnya adalah terminologi daripada Jepun. Perkataan yang telah saya ambil atau digunakan dari orang Jepun untuk dia merujuk kepada apakah itu pembaziran. Pembaziran di sudut Jepun ataupun di budaya negara Jepun, dia melihat pada 3 perspektif. Yang pertama ialah mudah,
yang kedua adalah murah, yang ketiga adalah muri. Okay. Kebiasaannya kita akan mulakan dengan mudah ni, sebab satu dia muda lah, tak ada bahasa Melayu muda. Sebab dia mudah. Dia mudah untuk kami sampaikan, untuk kami perkenalkan pada 2013 ketika kami mulakan Lean Healthcare ni. So kami membincangkan dalam kumpulan kami bagaimana kita nak menerangkan Lean ni dengan lebih mudah dan nak mulakan dengan apa. So kami decide, kami menggunakan waste elimination, dan itu memang orang kata maksud kepada Lean tu merujuk kepada waste elimination tu betul, dan itu adalah kaedah yang paling mudah untuk kami mulakan apa itu Lean. Dan along the way, dan bila Lean tu evolve semakin baik, kami dah mula perkenalkan. Sepatutnya benda ni dah boleh start awal, tapi sebabkan pada saya kita nak mulakan sesuatu tu, proses pembelajaran tu ia berlaku tak boleh secara mengejut. Kita cuba perlahan-lahan, kita nak buy-in kan, dapatkan buy-in daripada hospital-hospital dan sebagainya. Kita mulakan dengan mudah. Dan sebenarnya yang seterusnya yang penting juga pada kami adalah murah and muri. Murah ni adalah satu nama terminologi Jepun yang merujuk kepada perkara yang tidak balance, imbalance, uneven. Perkara yang tak balance adalah satu pembaziran dalam konteks atau perspektif waste di Jepun. Dan ini terpakai juga di negara kita sebenarnya. Dan yang kedua adalah muri. Muri, overburden. Overburden adalah salah satu maksud waste yang orang dalam konteks waste di Jepun lah maksudnya. So dia melihat imbalance dan juga overburden tu adalah satu waste selain daripada aid waste yang kita belajar mudah tadi tu. Okay. Kenapa dua ni penting nak tengok? Sebab apa? Next slide. Okay. Kenapa benda ni kita kena tengok adalah typically kita ni biasa, tadi sebenarnya Dr. Nasir ada sebut sikit, saya risau juga dia ada terambil point saya ke ataupun benda yang berulang atau tidak. Okay, biasanya kita akan terus pergi kepada waste tadi sebab pertama adalah dia mudah untuk kita kenal pasti, tetapi kadang-kadang dia juga menyebabkan kita mencipta satu kerja tambahan yang menyebabkan kita rasa ini adalah satu beban tambahan. Kita dah ada beban yang ada sekarang ni, kenapa nak tambah beban lain? So itu yang akan tadi soalan, what is it for us, what is it for me, dan kita nak kena buy in dan juga dapatkan ke trust dan juga kepercayaan daripada tuan-tuan perempuan tu buat Lean tersebut. Sebenarnya selain daripada mudah tu, muri and murah ni benda yang penting untuk kita tengok pada awal-awal, sebab ia akan membantu kita mengelakkan mudah secara langsung ataupun tidak langsung. Okay, kenapa saya kata begitu? Tiada siapa-siapa pun sepanjang pengalaman saya taklah muda sangat, taklah tua sangat, baru 40 lebih, 45. Dalam 20 tahun bekerja, saya tak tahulah ada ke orang datang ke thumbprint ataupun punch card pagi-pagi dan akan sebut nawaitu dia adalah untuk menyebabkan kita membazir ataupun menyusahkan orang. Tak ada kan? Maksudnya thumbprint nawaitu sama bukan nawaitu untuk menyusahkan orang pada pagi ni kerana padan muka. Tak ada kan? So, benda tu berlaku sebab kenapa? Pada perspektif Lean, ada dua yang kita kadang lupa tengok adalah muri and murah tadi tu, iaitu overburden dan juga imbalance. Macam mana overburden tu boleh menghasilkan waste dan sebagainya? Sebab kita dah tak larat nak buat. Hari-hari kita buat benda yang makin berat, makin penat, kita mungkin terlepas pandang. Defect berlaku. Bila defect berlaku, reject berlaku dan berkaitan-kaitan dengan komplain dan sebagainya. Tak balance. Bila tak balance, akan berlakunya banyak kerja-kerja backlog yang tak siap dan sebagainya. Dan dia akan create banyak lagi waste, 8 waste yang telah kita sebut dan kita belajar daripada Dr. Fairul pagi tadi. So, in my opinion tadi saya kata ini mungkin berbeza sikit perspektif saya. Kalau kita dapat mulakan ketiga-tiga ni serentak, selain daripada kita tengok pada 8 waste tadi tu, so kalau kita the right way is to look at tackling the muri in your process along with the murah, insya-Allah you akan dapat selesaikan mudah secara langsung atau tidak langsung. Okey, ini secara teori. Dr. Amran senanglah cakap, macam mana nak buat? Okey, sebab kita daripada Universiti Kuala Lumpur Sokol, kami digelar sebagai TVET University, kami akan cuba praktis apa yang kami katakan. So bila dalam manufacturing 3M ni dah banyak dipraktiskan, tapi pembuktian dia di hospital betul ke? Adakah ia sekadar kata-kata saja?
So saya berprofession ialah engineer, you adalah doktor medical. Boleh ke kita match? So saya ada projek yang berkaitan dengan Mura and Muri ni pada tahun 2018 dan 2019 di Hospital Sungai Buloh. Nanti saya akan sharekan case study yang ada di Hospital Sungai Buloh tersebut. Okay, next. Okay, dia berkaitan dengan leveling. Mungkin boleh back Puan Shine tu daripada Ashtar dulu kan? Oh, okay, jumpa lagi. Saya tak nampak tapi rasa boleh cam. Okay, back. Saya lupa cakap. Back lagi. Okay. Di warna merah ni sebenarnya adalah Henjuka dan capacity planning. Capacity planning adalah dua teknik yang paling mudah untuk kita gunakan untuk menyelesaikan masalah Mura dan menyelesaikan masalah Muri. Kita tahu apa tu Mura and Muri, kita tahu apa tu mudah. Tapi sebagai doktor, sebagai orang yang praktis, kita nak kena know how. Kita know why, kita tahu, know what kita tahu, dan nak buat macam mana. So dalam Lean, dia ada beberapa tools dan teknik yang kita boleh apply. In fact, ini ialah kajian saya secara umum berkenaan dengan tools dan teknik ni. In fact sebenarnya tools dan teknik yang wujud di dunia ni until 2018 ada lebih kurang 679 tools dan teknik yang wujud dekat dunia ni. So tuan-tuan dan puan mungkin akan lebih pening lah nak memilih macam mana. Yang kita tunjuk ni hanyalah 2 daripada 679. So apa yang saya cuba sampaikan adalah banyak. Pilihan kat luar tu banyak. Kita cuma kena belajar. Dan saya cuma hari ni akan tunjukkan 2 saja yang wujud, yang mungkin sesuai digunakan di hospital berdasarkan case study yang kami telah lakukan di Hospital Sungai Buloh. Okay, next. Dan okay, Henjuka. Henjuka ni adalah tadi kita kata Muri tadi adalah tak balance, Mura tadi tak balance. So macam mana kita nak balance kan? Tools yang terbaik dia adalah Henjuka. Next slide. Okay. Ini ideally ataupun cita-cita kita di hospital. Maksud saya adalah datangnya pesakit ke dalam hospital. Bayangkan di tengah-tengah ni adalah hospital, tuan-tuan dan puan-puan, ataupun klinik masing-masing. Kita angan ataupun kita bayangkan ideally patient yang masuk begitu harmoni je, satu-satu, dan keluarnya pun satu-satu. Itu yang kita bayangkanlah dan kita harapkan. Next slide. Tapi realitinya dia tak macam tu. Dan kita tak boleh nak kontrol pun. Kadang-kadang datang serentak 3 orang dalam 1 minit, 10 orang dalam masa 5 minit. Kalau waktu pandemik tu mungkin lagi teruk. Dan kita tetap macam tu. Macam tu lah juga kita. So apa yang berlaku, long queue akan berlaku, orang yang beratur panjang, of course congestion akan berlaku. Dan last sekali, patient yang keluar jadi lambat lah. Patient yang keluar jadi lambat. Ini contoh kes mungkin di klinik. Kalau kes yang di hospital seperti nak pergi ke ward dan sebagainya, itu internal proses. Tapi di segi in dengan out dia tak ada jauh beza kalau kita tengok dari skop yang tertentu. Kalau ni skop kita bayangkan di counter registration ke, di clinic consultant ke, ataupun di ED ke. So dia punya keadaan dia lah yang masuk ramai, yang keluar tetap macam tu. Dan macam mana kita nak selesaikan masalah ni, itulah tadi Henjuka yang saya terangkan sebentar lagi. Okay, next. Okay, Henjuka tu apa? By definition, benda-benda macam ni sebenarnya tak susah kita nak tahu. You all boleh google dia sebenarnya. So maklumat sekarang ni banyak. Maklumat terlalu banyak, sama ada kita rajin tak nak cari. Cuma lately, macam tadi doktor saya kata sekarang buat video, tadi ada kena sebut buat TikTok. So itu adalah konten yang terbaru untuk kita mempelajari suatu perkara. Cuma link sekarang ni kami tak nampak lagi lah ada orang buat TikTok. Sebab susah nak buat TikTok ni. You have to create a video, a good content within 10 second. Padat. Dan sebab orang akan dapat video kat TikTok tu banyak, kita kena cari sebab kenapa dia nak pause kat video kita untuk dengar 10 second kita ni video. So not easy nak buat video 10 second untuk TikTok. Tapi kalau boleh buat, tuan-tuan dan puan boleh buat, it's very good. Okay, so Henjuka tu apa? Henjuka ni sebenarnya adalah satu sistem ataupun satu teknik sebenarnya of production or service leveling. Untuk tuan-tuan dan puan lebih kepada service sector, production lah manufacturing. So maknanya terpakai kepada dua-dua. Di kilang boleh pakai, di hospital ataupun di klinik kesihatan boleh pakai. Service leveling that produce the right volume as demanded by the customer by making optimal utilization of available capacity. So maksudnya dia ada berapa keyword.
Right volume tu dia produce berapa ramai yang sepatutnya dia kena produce, berdasarkan capacity yang you ada, dan you kena optimumkan capacity yang ada. Right volume tu dia ada kaitan dengan demand, berapa ramai yang kita perlu rawat setiap bulan, setiap minggu dan sebagainya. Dan kita kena tahu berapa banyak kemampuan kita, berapa banyak yang kita ada, dan betul ke kita dah penuh, sepenuh-penuhnya menggunakan kemampuan dan apa yang kita ada tu. Itu kita akan bincangkan lepas ni. Next. Okey. Sebelum saya pergi, mungkin saya terus mulakan dengan macam mana saya mulakan projek di Hospital Sungai Buloh. Dia sebenarnya adalah permintaan khas daripada mantan pengarah Hospital Buloh, kemudian dia jadi mantan pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, Datuk Dr. Khalid, kalau kenal. Dia personally request pada UKL, boleh tak selesaikan masalah congestion di hospital dia. So kami waktu tu baru saja baru lepas buat Lean Agile, Optometris, Orthopedic, Agile sebagainya. Dan ketika itu juga kami baru lepas buat medical record di HKL, dan diminta untuk menyelesaikan masalah congestion. So bila kami dapat problem statement yang agak broad ni, seperti ni, agak sukar juga pada mulanya untuk selesaikan. Sebab congestion pada kami adalah satu yang subjektif. Sebab congestion ni ialah satu yang kami rujuklah kepada, dia merujuk kepada ruang yang dipenuhi oleh perkara yang kita nak letak ataupun benda yang kita nak letak. Dan bila sebut subjektif itu adalah, pada saya bergantung bagaimana kita susun keadaan dalam tu. Satu bilik tu akan jadi sangat congest kalau kita letak barang tu dalam keadaan yang bersepah. Dan satu bilik tu akan jadi cantik dan senang kalau kita letak dengan teratur, dengan kita beli barang-barang di IKEA. Tak kata siapa yang datang Johor ni boleh pergi IKEA, dah dekat. So beli perabot IKEA, susun dekat dinding, lantai kita penuhkan dengan rak IKEA cantik dan sebagainya, akan jadi tak congest. So dia agak subjektif. Dan sebenarnya kita nak faham apakah masalah dia sebenarnya. Jadi kita tengok apakah faktor-faktor yang menyebabkan congest tu berlaku. Sebenarnya bukan congest tu yang dia nak tengok. Problem statement dia lebih kepada masalah masa yang lama untuk pesakit menunggu, yang biasanya kita tackle menggunakan melalui VSM dan juga reducekan waste. Tapi kali ni kami melihat dari sudut Muri and Murah untuk kami kurangkan congest. Dan kami dapati ada beberapa faktor yang contribute kepada congestion dalam hijaukan perspektif leveling. Satu ialah speed. Saya sebut dulu, nanti saya akan pergi persoalan lagi mungkin lagi jelas nak tengok. Speed, kedua capacity, ketiga demand of patient, keempat bottleneck of the process, kelima space yang ada, keenam imbalance patient arrival, dia ada kaitan dengan demand and capacity dan juga speed, dan juga appointment system. Ini ialah dia punya last kali tindakan yang kami buat berkenaan dengan appointment system. Okay, next slide. Bila kita selalu, tuan-tuan dan puan-puan biasa, kalaupun mungkin ni yang awareness mungkin yang pertama kali lah. Lepas ni kalau dah biasa dengan VSM, kalau kita letakkan faktor tadi tu dalam proses yang ada dekat dalam hospital atau tempat kerja kita kita mungkin akan faham kat mana kedudukan dia lah. Yang demand tadi tu, faktor yang merujuk, yang apa nama ni, yang contribute kepada congestion tadi tu, demand tu bermula daripada input. Inilah pesakit yang datang. Pesakit yang datang, kita susah nak kontrol. Berapa ramai yang obes, berapa ramai yang sakit jantung, berapa ramai yang darah tinggi. Itu kesihatan awam kena kerja keras sikit lah nak selesaikan, kan? So daripada demand quantity tu bergantung kepada demand speed, berapa laju 10 people per 1 second. Setelah 1 saat 10 orang masuk. Speed dia kita kena tahu juga, faktor yang kedua. Dan juga faktor imbalance patient arrival, kejap laju, kejap perlahan, kejap laju, kejap perlahan pun akan mempengaruhi congestion juga. Yang seterusnya adalah capacity. Capacity kita ada 10 doktor, 10 bilik, clinical room dan sebagainya, berapa kita kena tahu. Dan seterusnya kita ada proses, ada banyak proses A, B, C. Kat mana yang bottleneck, yang akan menyebabkan banyak orang akan beratur panjang ataupun lambat. Yang seterusnya kita kena tengok juga, sebab antara proses dengan proses tu akan ada ruang menunggu. Dalam biasa kita panggil inventory, dan dia akan melibatkan space. Kalau katakan 100 orang menunggu, space macam mana? Dan seterusnya adalah
Effect patient experience ni the whole, appointment system. Biasanya dia di akhir sebab TCA di akhir, betul. TCA tak mana letak di awal proses, mana boleh awal kan. Dah jumpa doktor kata 3 bulan lagi TCA. Dan dia bergantung pada hospital. Hospital full IT dengan hospital manual berbeza-beza implementation dia. Output speed, dan dia kaitan kapasiti berapa laju yang keluar. Dan last sekali output quantity, berapa banyak yang kita boleh rawat. Okay, so kalau kita boleh faham the whole flow dia, kedudukan dia, faktor tadi tu, saya rasa insyaAllah you all mungkin boleh nampak kat mana yang kita nak kena selesaikan ataupun boleh selesaikan masalah congestion tadi tu. Next slide. Okay, case study juga di Hospital Sungai Buloh mungkin lebih jelas untuk tuan-tuan dan puan lihat macam mana Murid Murah tu boleh membantu kita menyelesaikan masalah yang saya sebut tadi tu. Next. Ini adalah slide yang saya buat dan kami buat, sebenarnya ada beberapa lecturer yang buat, yang kami presentkan di Hospital Sungai Buloh pada 2018 sebenarnya. Okay, next. Dan dia bermula dengan aspiration daripada pengarah hospital. Asalnya ialah dia nak selesaikan masalah congestion, tapi sebenarnya congestion tu bukan itu adalah satu isu, tapi dia punya statement sebenar dia adalah perbincangan dia adalah tentang apa, tentang yang kami jumpa adalah berkenaan dengan tak balance dan juga overburden capacity. Okay, next. Okay, hospital ni bila kami nak buat projek ni, kami letak tajuk appointment system, dan ada yang mengelakkan sebagai blocking system. So bila kami gunakan perkataan tu, majoriti doktor yang ada di Hospital Sungai Buloh dia terus block kami. Dia perkataan tu terus block. Sebab apa dia kata, dia kata dia dah lakukan blocking system dia bertahun-tahun, tak jadi, dan macam tu juga dia kata. So perkataan tu sebenarnya agak bahaya untuk digunakan waktu kita orang perkenalkan projek ni. So kita orang tak gunakan perkataan blocking system sebab dia dah block kami awal-awal. So kami tukar kepada perkataan Henjuka. Okay, so Henjuka tu sebenarnya akan ada kaitan dengan blocking system. Cuma isu dia nanti mungkin awak akan nampak selepas ni, benda yang betul tapi implementation yang tidak tepat. Itu menyebabkan mereka kecewa dengan apa yang dah dilakukan. Idea yang baik, implementation yang tidak tepat, menyebabkan mereka rasa benda tu benda yang tak efektif. Okay, kenapa? Nanti saya terangkan. Next. Okay, di Hospital Sungai Buloh, dia adalah IT hospital, full IT. Mungkin HSI mungkin boleh bantu ataupun boleh adapt lah macam mana, ataupun IT hospital lain di Johor. HSI manual. Dia ada 2 level pendaftaran sebab dia ada 2 tingkat, dan tingkat pertama level 1, level 2 klinik pakar dia beza-beza lah. So klinik 1 ada pakar dia, level 1 ada klinik pakar dia, level 2 ada klinik pakar dia. Dan setiap level tu dia ada registration counter dia, central registration counter dia. Kalau macam HSI dia punya central registration counter dia satu saja di Aras 3 tu. Saya ingat pasal minggu lepas baru pergi HSI, bawa anak saya pergi hospital HSI. Dia kena skoliosis, doakanlah dia baik. So pergi dekat Aras 3 tu, semua kat situ lah, bagian hasil, nombor semua kat situ. Tapi di Hospital Sungai Buloh dia ada 2 level sebab dia asingkan lah. Dia walaupun klinik pakar tu ada 2 tingkat, tapi dia punya dia tak buat satu central macam HSI, dia buat 2. Setiap level tu satu registration counter. Okay, so dari sudut bila kita tengok antara level 1 dengan level 2 ketika itu, quantity of pesakit yang datang, ini data saya lupa untuk sebulan ke seminggu, sebanyak 2064 orang di level 2, dari 2001 di level 1, hampir sama. Seolah-olah macam dari segi kuantiti tu tak ada masalah lah, sebab dua-dua boleh cope, kuantiti 2000, bawah pun 2000. Dan dari sudut atas dengan bawah tu seolah macam balance, tak ada isu level 1 dengan level 2. Okay, since bila level 1 level 2 tak ada perbezaan sangat dari segi kuantiti, jadi kami rasa level by level tu mungkin tak ada isu yang besar untuk kami fokus ataupun tak balance. Tapi kita detailkan juga selepas tu. Next slide. Ini yang menarik. Okay, kami collect data sebanyak 3000, okay, kami collect data level 1, level 2. Yang tadi tu dari segi kuantiti level 1, level 2 sama. Tapi bila kami collect data by hourly, berapa ramai pesakit yang datang
yang sampai ke registration counter daripada pukul 8, 9, 9, 10, 10, 11, kami dapati trend dia sebegini, iaitu abaikan PKKN ni, ni level 1, level 2, hampir sama trend dia, iaitu pagi-pagi ramai, makin lama makin surut, makin surut, makin surut, makin surut, dan sampai ke petang terus makin hampir tiada. Maksudnya pesakit ramai datang pada waktu pagi dan berkurangan dan hampir tiada pada waktu petang. Saya tahu tuan-tuan dan puan mungkin ada beberapa yang argument yang mungkin nak disebutkan, contohnya ikut anak dan sebagainya. Tak apa, kita akan sampai ke tahap tu nanti, ataupun parking, kita akan sampai ke tahap tu nanti. So ini yang berlaku, kami nampak. First maklumat kami terima, trend dia adalah pagi ramai, petang makin kurang. Dan bila kita hanya ambil kuantiti daripada 8 hingga 11, 72% daripada 4,000 pesakit yang tadi itu datang antara pukul 8 hingga pukul 11. 70%. 70%. Maknanya kita dapati pagi memang ramai orang. Okay, next. Dan macam saya kata tadi tu, level 1, level 2 ada klinik dia masing-masing. Dan adakah ini terpakai untuk overall ataupun setiap klinik pun sama. So kami cuba nak study variation. Last week kami bawa tajuk variation kepada hospital. Sebab kita ni di dunia ni tak akan ada siapa yang hampir sama. Setiap orang akan berbeza-beza. Cuma dari sudut organisasi, perbezaan tu you all kena identify dan kena selesaikan. Ini bukan masalah sudut agama. Kalau agama tu dia perbezaan pendapat tu kita kena raikan. Tapi dalam organisasi kalau berbeza you kena selesaikan. So kita tengok Optal, Auto, ONG di level 1. Optal, Auto, ONG, ENT, PET dan sebagainya. Dari segi kuantiti dahulu, kita tengok kuantiti. Kita dapati agak hampir sama kecuali Optal yang agak ramai. Optal memang ramai. Dia punya proses pun sangat panjang. So inilah kuantiti dari segi patient distribution untuk setiap klinik. Next slide. Untuk patient distribution level 2 jadi klinik lain, jadi ID klinik infection disease. Mohon tahu Sungai Buloh ialah infection disease. Waktu coronavirus dia lah paling penat, antara yang paling penat dan paling menakutkan ketika itu. Okay, dan dia yang paling ramai rupanya. Dia paling ramai pesakit yang datang. Daripada 2,000 tu majoriti datang daripada ID klinik. Dan kalau ikutkan senang hati, nak senang hati, kita selesaikan ID klinik, selesailah masalah congestion di level 2 kalau kita nak pergi ke arah tu. Tapi kita tak. Okay, next slide. Okay, ini ialah hourly. Ini pada hari Isnin. Dan kita tengok pada hari-hari seterusnya juga. Tadi yang overall tadi tu kita dapati daripada pagi sampai ke petang majoriti datang pagi. Dan kita tengok by klinik adakah trend yang sama. Pada hari Isnin, klinik ENT, klinik optal, klinik pediatrik, klinik ONG dan sebagainya, pet dental, surgical, hampir sama trend by klinik. Sebab kita nak study variation. By klinik pun sama, pagi ramai, petang makin kurang pada hari Isnin. Next slide. Dan pada hari Selasa, kita tengok pun sama juga trend dia. Pagi sampai petang, mana by klinik pun sama, setiap hari pun sama. Next slide. Dan bila kita tengok pada hari seterusnya, Rabu sampai Jumaat pun sama by klinik di level 1. Maknanya pagi ramai, sampai ke petang makin kurang. Next slide. Level 2 pun sama, hampir sama. Dia yang mengganggu sikit lah ID ni lah, infection disease ni. Dia aja dah ramai menyebabkan lain nampak kecil. Tapi kalau kita buang dia ni, trend dia hampir sama. Pagi ramai, petang kurang. Next slide. Okay, ada yang mengatakan kenapa pagi ramai tu adalah disebabkan oleh pesakit sendiri, attitude pesakit sendiri. Sebabkan oleh semua nak datang cepat, semua nak datang awal. Antara alasan dia sebab anak pergi bekerja, tak ada siapa nak hantar, jadi mak bapak kena. Sebab ramai yang sakit tu orang tua-tua, kita faham. Dan dia terpaksa ikut jadual anak untuk datang pagi. Dan kami cuba buat short survey bersama-sama dengan staf di Hospital Sungai Buloh pada hari workshop yang kami lakukan, untuk kita sendiri kenal pasti betul ke perception itu ataupun dia sekadar perception. Next. Alright. Ada dua short survey yang kami buat. Survey yang pertama adalah kami tanya lebih kurang dalam berapa orang pesakit. Okey, ini adalah lebih kurang dalam 222 orang pesakit yang kami tanya. Bukan saya seorang, bersama-sama dengan staf di Hospital Sungai Buloh, ramai juga pada ketika itu. Tanya
pesakit tersebut, berapa ramai yang datang awal yang tidak mengikut appointment yang telah diberikan pada kad appointment. So kalau macam hospital jadi kad appointment kan, kalau yang HSI kad warna kuning. So kita nak tengok berapa ramai yang awal. Awal tu maksud apa? Kalau kita kad appointment dia pukul 9, kalau pukul 8 tu kita kira awal, agak 1 jam awal. So daripada 224 yang datang awal hanyalah 23% daripada 100%. Maksudnya daripada 10 orang, hanya 2 orang saja yang datang awal, lagi 7 orang mengikut apa yang telah ditetapkan dalam kad appointment. Okay, kenapa benda ni penting? Saya ceritakan jadi kaitan dengan conclusion yang kita nak buat. Alright. Dan seterusnya juga kita nak tengok apakah kad yang pada kad tu kan dah tulis masa kan? Dan tulis masa. Dan kita cuba nak tengok juga pesakit yang datang tu, masa yang dia dapat dekat dalam kad tersebut, adakah tally dengan dalam sistem? Sebab Sungai Buloh dia menggunakan sistem IT. So kami nak tengok adakah dalam sistem kalau tulis pukul 8, pada kad pukul 8 tally atau tidak. Dan kami dapati daripada 100% ataupun daripada 10 orang, hampir 7 orang tally dan lebih kurang dalam 3 orang tak tally. 7 orang tally dan 3 orang tak tally. So ini bermaksud apa? Appointment yang telah dia dapat tadi tu, yang hampir 7 orang follow dan hampir kurang 7 orang tally, memang dia datang mengikut apa yang telah ditetapkan dalam sistem. Hanya 3 orang yang dia tak ikut dalam sistem, tak tally dalam sistem. Itu mungkin ada isu internal yang mana sistem patutnya kata kena datang pukul 9, slot dia pukul 9, tapi pada kad dia tulis pukul 8. So itu maksud tak tally. Okay, so faham kat sini. So dekat sini apa kesimpulan kita boleh jawab adalah perception kita datang awal disebabkan oleh itu dan ini dan sebagainya tak 100% betul. Itu yang pertama. Yang kedua, kedatangan pesakit ke hospital kita boleh kontrol. Buktinya apa? 70% ataupun 7 orang daripada 10 orang boleh follow dan 70% tally dengan dalam sistem mana kita yang tetapkan. Kita boleh kontrol. So kat mana kita boleh kontrol, tu nanti kita akan kaitkan dengan TCA nanti. Alright. Terusnya next. Ni survey yang kita buat lah. So next. Saya skip. Okay. Tadi saya sebut salah satu faktor adalah bottleneck. Sebenarnya blocking appointment yang kata tidak tepat tu, dia berlaku di hospital tak efektif sebabkan oleh the whole journey yang ada untuk pesakit tu tidak hanya dikawal oleh klinik tersebut. Dia juga berkaitan dengan azan. Okey, saya teruskan kan? Okey. Dia juga berkaitan dengan proses sebelum dan selepas. Cuma kami bila buat projek ni, kami pun tak mampu nak buat segala-galanya. Kami tetapkan skop kami adalah daripada Central Registration Counter sehingga clinical. The best sebenarnya kami kalau boleh buat adalah datang bermula daripada mana? Daripada parking. Kalau kami bermula daripada parking, kami kena tengok capacity dan juga bottleneck tu berada di mana. Adakah bermula daripada parking atau tidak. So since kami bermula daripada registration di hospital sehingga jumpa ke doktor, kami dapati bottleneck dia adalah CRC dan kami cuba buktikan berapakah masa yang diperlukan untuk setiap pesakit selesai di Central Registration Counter untuk kami tentukan berapakah kapasiti yang ada di hospital tersebut. Kalau katakan kami bermula dengan parking, kami kena tentukan kapasiti parking untuk menjadi bottleneck dan dia menjadi ukuran kepada kapasiti yang lain. Nanti kita akan tunjukkan macam ni dia berkaitan. Dan juga kenapa kami tak panjangkan skop sehingga farmasi. Dan orang kata farmasi sebelum ni pagi-pagi relax saja kan. Tiba masuk pukul 11 berderum pesakit datang sebab semua klinik dah mula keluarkan output. Dia datang serentak dan farmasi dah selalu balik lambat sebab klinik dah habis dia tak selesai lagi. Dan ini boleh selesaikan dengan kalau kita dapat betul-betul staggerkan daripada awal, seawal daripada klinik bermula PCRC. Okay. Next. Okay, tak apa, next.
Ni pada slide. CRC. Kami dapati CRC di Sungai Buloh merupakan bottleneck kepada proses tersebut. Sebab apa? Okay, sebab apa? TCA daripada 12 klinik keluar, daripada 12 klinik akan masuk kepada CRC sebagai dia punya customer dia. Maksudnya input dia datang daripada output TCA setiap klinik. Okay. TCA setiap klinik itu yang menentukan bila pesakit-pesakit ni nak datang. Jadi tumpuan ramai-ramai 2,000, 4,000 orang tu selama seminggu ataupun berapa ratus selama sehari tu hanya akan tertumpu kepada CRC, dan CRC akan menjadi beban lah sebabkan dia menerima appointment daripada klinik dan dia tak boleh kontrol appointment tersebut. Saya tak tahulah kalau hospital lain CRC boleh kontrol TCA setiap klinik. Setahu saya tak boleh. Jadi input kepada CRC bergantung pada output setiap klinik TCA. Jadi kami nak tahu berapakah proses time yang ada di CRC di Hospital Sungai Buloh. Dan sini kita ada apa nama dua level. Ni sedikit statistik simple descriptive statistik, tak melibatkan chi-square dan sebagainya. Ada sikit t-test. Itu pun hanya pembuktian. So kami tengok reality data yang ada untuk setiap level ni, dia taklah secantik yang kita bayangkan. Sebenarnya ada yang menunggu sampai ke 300 minit, 5,000 minit. Tapi kita nak tengok berapakah central point dia, satu nilai yang kita nak ambil. Okay, poin saya adalah bila pergi pada statistik, statistik ialah berkaitan dengan nombor. Saya suka kepada statistik untuk kita rujuk apabila kita nak meletakkan satu nilai kepada satu perkara berdasarkan apa. Poin saya macam ni, bila kita kata lamalah menunggu dekat hospital sekian-sekian-sekian, so berapa lama is lama? Kita kena meletakkan satu nilai, berapa lama is lama. Let's say kita gunakan unit jam, so kita akan kata let's say 3 jam. So berdasarkan apa kita kata 3 jam tu? Adakah 3 jam tu mewakili kita seorang ataupun ramai orang? So kalau saya ambil siapa-siapa yang lain daripada 100 orang yang datang kat situ, adakah dia mengalami pengalaman yang sama 3 jam? So that number, central number tu mesti ada asas dia. So asas yang paling mudah adalah gunakan statistik. Tuan-tuan dan puan-puan, bila nak menuduh satu nombor kena ada asas. Asas paling mudah adalah statistik. So statistik ni pula you all kena tengok distribution dia, sama ada dia center atau tidak, distribution dia normal atau tidak. Kalau tak normal, biasa kita ambil median. Ini sedikit statistik Kalau dia normal, kita ambil average. So tak semudah tu kita ambil average Okay, dalam kes ni katakan level 1 ni, average dia adalah 92 saat. Kenapa average dia 92 saat? Sebab ada outlier, beberapa kes pesakit ni yang lebih daripada 1,000 second, ada sampai 5,000 second. Ada kes-kes tertentu dia menyebabkan average ni ialah, average ni kan tak bagus di sudut statistik, sebab average ni ialah dia bagi sama rata. Satu nilai yang besar nak bagi pada 10 orang, dia akan bagi sama rata. Jadi ada setengah orang kata tak adil lah kan, sebab dia macam tu pun dapat sama macam aku. Okay. So dalam penentuan nombor ni kita tak boleh ambil simply ambil kepada average kalau data dia tak normal. So dalam kes ni sepatutnya kita kena ambil median. So bila kami dapati median adalah nilai yang tepat untuk masa proses di kaunter 1 ni, kami letakkan 67 saat, 57 second ataupun 1 minit lah proses di level 1. Dan di level 2 juga kami dapati median dia 63 saat. So in short, setiap pesakit bila datang di Hospital Sungai Buloh, di settle di situ kaunter, dia akan spend sekurang-kurang 1 minit untuk dia selesai di kaunter tersebut. Okay, so ni confidential, nanti kita akan terangkan. Okay, 1 minit dalam kepala kita kena simpan satu kepala kita simpan. Maknanya pesakit datang kat situ, dia keluar, selang 1 minit keluar seorang pesakit. Setelah 1 minit keluar satu pesakit yang akan supply kepada setiap klinik. Okay, next slide. Kami juga cuba buat comparison statistik lah. Level 1 dengan level 2 ni ada perbezaan ke tidak. So bila kita buat Kruka-Wallis juga Man Whitney, dapati Man Whitney test, dapati tak ada perbezaan level 1 dengan level 2. Next slide. Dan kami juga tengok antara jenis pesakit. Rupanya ada banyak kategori pesakit, awam, banduan, OKU dan sebagainya. Ada perbezaan atau tidak? Sebab nanti kita tengok bila median kita ambil,
ada yang menunggu sampai 2-3 jam sedangkan sepatutnya 1 minit saja. So, disebabkan oleh apa? Ada banyak sebab. So kita buat comparative test. Ni kita buat variant sebenarnya, variation. Okay, next. Okay, next. So apa yang kami buat, kami keluarkan satu template yang mudah, yang ni tak memerlukan skill yang tinggi ataupun knowledge yang sehingga artificial intelligence untuk kita selesaikan. Hanyalah menggunakan satu table yang kami gunakan Excel, Microsoft PowerPoint untuk membantu the whole hospital di Hospital Sungai Buloh untuk pastikan everything is balanced dan juga tak overburden. Okay, so apa yang kami buat adalah kami mengeluarkan satu template, kami panggil Henjuka template. Henjuka template ni apa? Bila kami study sistem yang ada di Hospital Sungai Buloh, dia gunakan IT system. Rupanya appointment tu dia akan set dekat dalam sistem tu berdasarkan slot-slot yang telah dia dah tetapkan di dalam sistem tersebut. Dia ada slot-slot dia. Contoh kalau klinik orto dia ada slot untuk yang biasa, klinik orto 1, orto 2, orto 3, orto 4. Dan dia mungkin ada slot khas untuk spesies-spesies tentu, spine, sport dan sebagainya yang ditetapkan. Okey. So isu dia adalah slot ni yang telah direkakan, yang telah dibuat di Hospital Sungai Buloh, tiada siapa yang pantau dan kawal dan tak ada asas kenapa dia letak slot tu sedemikian kuantitinya. Berapa banyak dia letak, tak ada asas yang kukuh lah. Dan pertambahan slot ni akan bertambah ikut pada department atau klinik masing-masing lah. Kalau katakan bertukarnya konsultan, nama bertukar ataupun nama konsultan lama masih kekal lagi. Ada ruang untuk slot tu ditambah. So bila slot ni tak dikawal, orang yang meletakkan TCA dia boleh letak seberapa banyak yang dia boleh letak berdasarkan slot yang available. Itu isu yang pertama. Isu yang kedua, kalau tengok by klinik mungkin tak ada masalah. Klinik dia mungkin boleh selesaikan berapa ratus orang sebab dia tahu kapasiti klinik dia. Tapi kalau kita bayangkan the whole 12 klinik yang kita kata akan supply kepada Central Register Counter, Central Register Counter akan bermasalah dan congestion akan bermula seawal pagi di situ. So boleh nampak harap boleh faham sikit-sikit lah. So bila the whole klinik kita combine kan dan kita control capacity, kita control the demand berdasarkan capacity yang ada di Central Register Counter, kita dapati Henjuka ataupun congestion dapat diselesaikan. Okay, macam mana saya terangkan kejap lagi. Okay. Kami pecahkan slot kepada hourly sebab mudah, boleh jadi setengah jam, tapi sistem tu pun hanya menggunakan hourly dan kita fokus pada hourly. Dan setiap jam ni kita tanya kepada setiap klinik, ada 12 klinik yang kami terpaksa nego. So point dia lah blocking system tak boleh bergerak individu dan kita kena nego setiap klinik. So QA setiap hospital kalau nak implement benda ni kena tahan telinga sebab you akan berhadapan dengan 12 ataupun 10 ketua jabatan yang akan demand macam-macam. Kami personally jumpa macam-macam ketua jabatan dan macam-macam ketua jabatan yang request dan kena bersabarlah. Kena bersabar, diorang tu dinosaur tau. Yalah, pakar-pakar kan, takut juga kan, datuk lagi kan. Tapi kita terpaksa nego sebab dia nampak klinik dia mungkin tak nampak the whole, tak salahkan dia betul lah dia nak cakap dari konteks dia. Tapi bila kita tunjukkan the whole hospital, kalau doktor kekal dengan kuantiti macam ni, CRC akan congest, tak dapat nak selesaikan masalah hospital ataupun aspirasi pengarah pada ketika itu. Jadi kita control by CRC, tapi the same time juga kita tengok setiap klinik yang tadi saya kata slot tu tak ada asas. Kita juga control by klinik, macam mana dia letakkan slot tu. Kami tanya availability ataupun capacity doktor setiap klinik tu setiap jam. Dan kita tahu dan komen dan kita pun faham, rupanya pagi-pagi doktor-doktor ni ramai yang tak ada dekat klinik sebab kebanyakannya pergi ke ward, ada tugasan ward ataupun round ward. Dan pagi kebanyakannya kadang-kadang ada 2-3 doktor sahaja. Dan kalau kita tahu keadaan tu, dari awal sepatutnya kita tak boleh meletakkan TCA yang ramai pada awal pagi. Sebab kita tahu doktor tak ada ramai pagi, kenapa kita letakkan pesakit datang ramai pada waktu pagi. Dan kita kena ukur juga kapasiti doktor, seorang doktor boleh handle berapa minit untuk seorang patient. Ini very bergantung pada klinik. Orto mungkin lama, optal mungkin lagi lama dan sebagainya. Ada yang kata 1 jam 4 patient, ada kata 1 jam 2 patient saja yang dia boleh handle.
So bergantung. So bila kita calculate setiap klinik punya capacity dan kita tahu availability setiap klinik setiap jam tu berapa orang, barulah kita boleh set berapa ramai pesakit yang kita boleh letakkan setiap jam. Dan berapa ramai pesakit yang kita boleh letak setiap jam, kita akan kontrol berapa banyak slot yang kita boleh create dalam sistem tersebut. Dan setiap slot yang kita buat tu kita kena ada buffer juga. Sebab ada kata ada ramai referral doktor, referral tu kadang-kadang datang, ada yang walk in, ada yang panggil-panggil not turn around. So those variation tu kita kena estimate berdasarkan data historical yang ada, dan kita masukkan that value ke dalam calculation ni. Contohnya kalau katakan overall ada 10% tolerance, kita add 10% kat dalam kiraan ni. So boleh faham setakat ni. Okay, next slide. Dah pukul 1 lebih, saya ambil lagi 5 minit boleh buat pengurus majlis. Alright, ini adalah step-step yang kami reka untuk kami, bila kami tinggalkan Hospital Sungai Buloh tu, ada something yang mereka boleh rujuk. Sebab kita orang tak boleh duduk di sana selama-lamanya. Inilah step-step macam mana kami nak implement Hinjuka tadi itu. Next slide. Boleh next slide. Okay, next slide. So after Hinjuka, okay, ini yang menariknya. Pagi kita tahu memang ramai yang datang. Pagi kita tahu bila ramai yang datang. Ini adalah data untuk 3 hari. Sebab dia agak ramai kapasiti. Dia data untuk 3 hari, kami ambil 3 hari punya quantity. Maknanya 1400 untuk 3 hari, 543 hari dan sebagainya. Okay, apabila kami dah tetapkan slot, yang bagusnya IT hospital ni, doktor-doktor ataupun ketua jabatan dia nak tukar tak boleh semudah-mudahnya nak tukar. Sebab sistem tu dipegang oleh vendor, hanya kena apply melalui IT kena request dekat vendor baru boleh ubah. Tak senang lah. Jadi bila tak senang, once kita dah fixkan slot dan kuantiti slot yang boleh diisi kat dalam set slot tu, kami jangkakan itulah kuantiti pesakit yang datang. Sebab tadi awal-awal survey kita lah 70% mengikut appointment, betul? So 70% mengikut appointment, jadi kita jangkakan kalau lah semua tu ikut appointment lebih kurang 70%, inilah keadaan warna pink ni atau merah ni, inilah keadaan pesakit yang akan datang ke Hospital Sungai Buloh di level 1. Kalau ini adalah, bayangkan inilah kapasiti dia. Kapasiti Hospital Sungai Buloh, kapasiti Central Registration Counter, katakan dia hanya mampu setiap jam hanya mampu boleh terima 540 orang pesakit, dan kita tidak boleh letak pesakit yang datang ke Central Registration Counter tu pada pukul 8.9 tu pada waktu pagi lebih daripada 540. Kalau letak lebih bermaksud congestion akan berlaku. Simple calculation sebenarnya, dia agak straightforward, tak susah. Dan ini nak berlakukan memang kena buat the whole hospital. Berbanding yang awal tadi tu ramai, kapasiti kita tak berubah, tetap macam ni. Kita nak minta pengarah tambah manpower pun dia tak layan. Kita pergi Putrajaya pun dia mungkin buat tak tahu sebab tak ada duit dan sebagainya. So kita kena belajar menggunakan apa yang kita ada. So daripada 1400 kita dah dapat turunkan kepada 470, dan seterusnya. So adalah yang tak overbalance, ada yang kita akan agak terlebih sikit sebab negotiation ataupun keperluan klinik tu untuk nak ada pesakit sebanyak tu kita tetap terima. Next slide. Ini ada level 2 pun sama. Cuma level 2 ni dia agak rugi sikit pada waktu pagi. Capacity ada 540, tapi yang pesakit yang kita boleh set pada waktu pagi 328. Ini agak membazir lah dari segi sudut waste, membazir. Dan ini berlaku sebab apa? Sebab doktor tak ada waktu pagi. Kapasiti kita di klinik yang menyebabkan TCA hanya mampu keluarkan pesakit pada setiap hari itu pada sebanyak 328. Dan inilah balance dia. Dan masalah di hospital sebenarnya petang masih lagi tak fully utilised. Ada reason lah, saya faham. Petang mungkin doktor dia buat kerja-kerja lain, buat CME dan sebagainya. Dan kebanyakan masa yang kita utilize untuk klinik adalah daripada waktu pagi sampai pukul tengah hari. Inilah level 2. Next slide. Next slide. Boleh next slide. Oh, lambat keluar okay. Alright, okay.
Ini adalah current research saya yang saya tengah buat dengan IHM, Institute Health Management. Kami cuba nak keluarkan satu visual data yang mana kalau hospital dia tengok, dia tahu sama ada dia sedang overload ataupun dia underload. So kita boleh tahu pesakit yang datang pada waktu tu berapa ramai, kapasiti yang kita ada waktu tu berapa banyak, adakah kita overload ataupun underload. Dan benda ni masih lagi dalam perancangan. Idea dia macam ni, tapi dia agak straightforward calculation dia. The next slide adalah kami akan keluarkan satu formula untuk kita implement di hospital. Doakan berjaya, kalau berjaya nanti kita boleh implement the hospital. Tapi sebelum nak implement apa yang saya bayangkan di sini, tuan-tuan dan puan-puan memang kena buat sesuatu. Appointment leveling itu di setiap hospital masing-masing atau klinik kesihatan masing-masing, dan kena lakukan, tak boleh individually, kena lakukan the whole hospital dan kena minta bantuan pengarah untuk support. Barulah jadi, insya-Allah. Next slide. Ini formula yang kami cuba nak keluarkan. Next slide. Okay, I think untuk itu setakat yang tentang 3M tu saya berhenti setakat Hospital Sungai Buloh saja. Yang kalau ada masa tadi saya nak share yang H-Star pula. H-Star pun ada kes-kes tadi yang berkaitan dengan leveling. Kalau sempat mungkin petang nantilah. So saya rasa itu saja kot daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.